Selamat pagi, mari kita semua bersyukur karena kita dapat berkumpul pada pagi ini. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Juga Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hari yang baru yang Kau berikan, nafas yang baru yang Kau berikan Tuhan. Dan Tuhan, Kau berkatilah renungan kami pada pagi ini ya Tuhan, agar dapat menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, amin. Selamat kembali ke saluran bangkit SCSC. Rakan-rakan, kita telah pun merenung 3 perumpamaan yang lalu. Hari ini kita masuk ke perumpamaan yang keempat, yaitu Allah adil ke tidak? Adakah Allah itu adil melalui perumpamaan pekerja di ladang anggur di Matius bab 20 ayat 1 hingga 16. Biarkanlah saya membaca untuk rakan-rakan. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang pemilik ladang anggur keluar pada waktu fajar untuk mengupah orang pekerja di ladangnya.
Dia bersetuju membayar mereka upah yang biasa dibayar untuk kerja sehari, yaitu sekeping wang perak. Lalu dia menyuruh mereka bekerja di ladang anggurnya. Pada pukul 9 pagi, pemilik ladang itu pergi lagi ke pasar dan melihat beberapa orang sedang anggur. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah bekerja di ladang anggurku. Aku akan membayar kamu dengan upah yang berpatutan." Mereka pun pergi. Pada pukul 12 tengah hari dan juga pada pukul 3 petang, pemilik ladang itu melakukan hal yang sama. Pada kira-kira pukul 5 petang, dia pergi lagi ke pasar dan nampak beberapa orang masih menganggur. Dia bertanya kepada mereka, "Mengapa sepanjang hari kamu membuang masa tanpa melakukan apa-apa?" Mereka menjawab, "Tidak ada orang yang mengupah kami untuk bekerja." "Jika demikian, pergilah bekerja di ladang anggurku," kata pemilik ladang itu. Pada petang hari, pemilik ladang anggur itu berkata kepada ketua para pekerja, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah masing-masing, mulai daripada pekerja yang datang terakhir sampai kepada pekerja yang datang awal sekali. Pekerja yang mula bekerja dari pukul 5 petang, masing-masing menerima upah sehari sebanyak sekeping wang perak. Oleh itu, pekerja yang diupah sejak pagi berharap menerima lebih, tetapi mereka diberikan sekeping wang perak juga. Apabila mereka menerima wang itu, mereka mula bersungut-sungut terhadap pemilik ladang itu. Mereka berkata, "Pekerja-pekerja yang datang terakhir itu bekerja hanya 1 jam, sedangkan kami bekerja sepanjang hari di bawah terik matahari. Tetapi jumlah yang Tuan bayar kepada mereka sama dengan jumlah yang Tuan bayar kepada kami." Pemilik ladang anggur itu menjawab salah seorang daripada mereka, "Dengarlah kawan, aku tidak menipu kamu. Bukankah kamu bersetuju bekerja dengan upah sekeping wang perak sehari? Ambillah upahmu dan pulanglah. Aku memang hendak memberi pekerja yang datang terakhir itu upah sebanyak yang kamu terima. Tidakkah aku berhak berbuat demikian, mengikut kehendak hatiku dengan wangku sendiri? Mengapakah kamu cemburu kerana aku murah hati?" Lalu Yesus berkata lagi, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Dan rakan-rakan, dalam konteks perumpamaan ini, secara normalnya, pada biasanya, kita akan kata, wow, yang kerja sejak pagi itu diberikan gaji yang paling banyak. Kerana sepanjang hari dia perlu di bawah matahari, berpeluh-peluh, bersusah payah, buat banyak kerja, habiskan banyak kerja, dan dia patut diberikan gaji yang paling lumayan. Dan orang yang paling lambat itu, pukul 5 baru masuk kerja itu, kerana dia masuk pada waktu senja, pada waktu petang, dan tak ada matahari, lebih dingin, lebih sejuk, lebih selesa, dan hanya kerja 1 jam saja, dan mungkin kerja yang dilakukan itu pun sikit-sikit saja, dan dia harus diberikan wang yang gaji yang paling sedikit. Betul tak? Kalau ikut konteks, kalau ikut pemahaman, kalau ikut mata penglihatan dan pemahaman manusiawi, mungkin kita rasa sedemikian. Dan ini juga berlaku di atas para pekerja itu. Orang ini, peladang ini, keluar sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali untuk pergi ke pasar. Dan bila dia pergi ke pasar, sebenarnya rakan-rakan, dia nampak mereka sedang apa? Sedang menganggur. Kalau kita perhatikan di sini berkali-kali, setiap kali peladang keluar, dia nampak mereka menganggur. Jadi bila mereka menganggur, mereka kelaparan, mereka kebuntuan, mereka gelisah terhadap hidup mereka sepanjang hari itu, terhadap makanan mereka, rezeki keluarga dan sebagainya. Dan peladang ini dengan murah hatinya ingin membantu semua orang yang menganggur itu. Oleh itu, dia menjemput orang yang menganggur untuk bekerja di ladangnya. Awal pagi, pukul 9, pukul 12, pukul 3, pukul 5. Setiap kali dia nampak orang yang menganggur, dia pun jemput mereka. Dan kita boleh bayangkan, seperti mana dia tanya kepada orang yang tunggu sampai pukul 5. Dia tanya mereka,
Mengapa sepanjang hari kamu membuang masa tanpa melakukan apa-apa? Dan mereka menjawab, tidak ada orang yang mengupah kami untuk bekerja. Rakan-rakan, di sini masalahnya adalah tak ada orang memberi kerja. Tak ada orang memanggil kerja. Saudara dan saudari. Perkara adil ataupun tidak itu sebenarnya berlaku kemudian. Tetapi masalah pokok di sini adalah para pekerja tidak ada rezeki. Tak ada kerja. Dan mereka kemungkinan berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Tunggu lapar, lapar, lapar sampai mati. Oh rakan-rakan. Itu barulah masalah pokok mereka. Jadi Tuhan atau peladang ini bila dia datang, dia nampak masalah pokok itu, dia murah hati, dia tergerak hati untuk membantu semua pekerja itu. Itulah dia jemput pekerja datang untuk bekerja. Yang penting bukan bekerja, bukan berapa panjangnya waktu bekerja. Yang penting dia nak memberi upah kepada setiap orang yang menganggur ini sehinggalah mereka boleh makan, boleh menyara hidup keluarga dan sebagainya. Dan tetapi di sini pada waktu malam petang bila dia datang memberi gaji, orang yang datang pada awal pagi itu pula yang komplain, bersungut-sungut saudara saudari. Dia kata apa? Dia kata, mengapa jumlah yang Tuhan bayar kepada mereka sama dengan jumlah yang Tuhan bayar kepada kami? Nah, di sini adakah Tuhan menipu dia? Adakah peladang menipu dia? Tidak kan? Memang perjanjian di antara mereka dua adalah 1 keping wang perak. Betul tak? Nah, peladang memang bagi dia 1 keping wang perak. Kenapa pekerja awal pagi itu tanya sedemikian? Ini kerana manusiawi memang memang memandang kerja itu sebagai satu urus niaga. Sebagai it's a deal, urus niaga. Di mana saya melaburkan, saya membuat banyak kerja ini dan saya patut mendapat ganjaran yang sebanyak itu. Seperti timbang yang saya tunjukkan di PowerPoint ini. Kan kita harap, kita rasa pelayanan ataupun kerja yang saya lakukan sepatutnya mendapat pulangan ataupun ganjaran yang setimpal. Tapi rakan-rakan, kita tidak pernah terfikir bahawa masalah pokok kita adalah kita ini langsung tidak memiliki apa-apa. Langsung tidak ada peluang pekerja. Tak ada orang yang mau mengupah kita. Dan masalah pokok ialah mungkin kita miskin. Tak ada rumah. Tak ada keluarga. Dan kita miskin. Dan kita mungkin kehabisan apa-apa pun. Dan rakan-rakan, pada saat kita jalan buntu, pada saat kita kehabisan segala tenaga, kehabisan segala jalan, Tuhan memberi panggilan kepada kita. Dia memanggil kita, mari ikut saya, ikut saya, ikut saya, ikut saya. Dan saudara dan saudari, panggilan ini bukan satu urus niaga. Panggilan ini adalah satu rahmat, anugerah daripada Tuhan. Tuhan boleh tak tidak memanggil kita? Boleh. Seperti mana ayat 7, tidak ada orang yang mengupah kami untuk bekerja. Saudara dan saudari, rupa-rupanya panggilan Allah adalah suatu rahmat dan anugerah. Dan sebenarnya kita pun tak ada apa-apa yang perlu ataupun yang boleh dikorbankan. Betul tak? Seperti orang yang datang pada awal pagi itu, dia kata, ayo kami susah, banyak berkorban, susah payah, berpeluh-peluh sudah. Adakah kamu fikir, kalau peladang tidak menjemput, tidak memanggil kamu, adakah peluang kamu berkorban itu? Adakah peluang kamu bersusah payah, berpeluh-peluh itu? Tak ada kan? Kamu mahu berpeluh-peluh pun tak ada peluang. Ayat 7 kata, tak ada orang yang mengupah kami untuk bekerja. Rakan-rakan, hari ini, kalau bukan berkat Tuhan, kalau bukan rahmat Tuhan, peluang pengorbanan pun kita tidak diberikan. Pun tak ada jalan untuk berkorban, tak ada jalan untuk melayani, tak ada jalan untuk bekerja bagi Tuhan. Amin. Saudara dan saudari, saya terimbas kembali bagaimana hidup saya sebelum dipanggil menjadi pastor. Rakan-rakan, kalau kamu tahu, pada zaman usia saya yang waktu muda, di sekolah rendah, di sekolah menengah,
saya boleh dikatakan langsung tidak ada apa-apa harapan dalam hidup saya. Selalu di dalam kelas, saya pada kedudukan yang paling hujung sekali. Kedudukan 30 lebih dalam akademik saya. Dan selalu saya dipanggil ke ke bilik pengetua. Dipukul, dirotan. Kerana terlalu jahat. Dan dalam keluarga semua orang tak suka saya. Semua orang kata saya terlalu jahat ini. Panas baran, terlalu jahat. Dan tidak ada orang suka saya. Pun tak ada kawan yang suka saya. Tak ada keluarga yang suka saya. Dan saya langsung tidak tahu apa kerja yang boleh saya lakukan pada masa depan. Selalu kata cita-cita, cita-cita. Itulah saya ada cita-cita jadi lawyer. Tapi saya punya cikgu kata, you punya English 30 lebih maka. Macam mana you nak jadi lawyer? Betul tak? Ya, nak jadi lawyer. Ya, boleh mimpi. Tapi langsung tidak mungkin kamu boleh jadi lawyer. Kerana English kamu baru 30 lebih maka. Kamu pakai apa? Apa kelayakan pun tak ada. Macam mana kamu mimpi menjadi lawyer? Ya rakan-rakan, itulah bila saya nak jadi pastor, mama saya rasa berkorban. Susah betul. Anak saya ini ada harapan jadi lawyer. Kenapa pula jadi pastor? Tuhan ingatkan saya. Kalau bukan panggilan saya, kalau bukan kerja saya, kamu mimpi jadi lawyer pun tak dapat mimpi. Betul tak? Ya, oleh kerana saya dipanggil Tuhan, dibentuk Tuhan, dan juga dimurnikan hidup saya, diubah oleh Tuhan, sehinggalah akhirnya seorang Samseng, seorang yang tidak pandai belajar, baru nampak ada sikit penambahbaikan, baru nampak ada sikit perubahan, sehinggalah mama saya harap saya boleh jadi pastor, saya boleh jadi lawyer. Rakan-rakan, kalau bukan kerja Tuhan, saya masih seorang Samseng. Apatah lagi nak jadi lawyer, mana mungkin jadi lawyer? Itulah di sini Tuhan kata, kalau bukan saya panggil kamu, kamu ada peluang untuk mengorbankan. Kamu ada peluang untuk berpeluh-peluhkah? Kamu ada peluang untuk bersusah payah untuk bekerja dari pagi sampai malam kah? Tak ada. Kenapa pula sekarang runding dengan saya adil ataupun tidak? Kamu tidak terfikir siapa yang memberi peluang kepada kamu? Siapa yang memanggil kamu? Rakan-rakan, seperti mana yang kita baca. Kalau kita baca, kita tahu manusia menganggap pelayanan sebagai satu urus niaga. Berapa yang saya layani, saya mau dapat ganjaran yang seberapa banyak daripada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan menjadikan pelayanan sebagai satu deal ataupun urus niaga. Kerana syurga tidak seperti mana yang diingini oleh manusia. Ataupun tidak seperti mana yang dipikirkan oleh manusia. Syurga ataupun keselamatan ini bukan sesuatu urus niaga. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, kita dapat hidup yang kekal. Bukan. Hidup yang kekal, syurga itu adalah rahmat, adalah anugerah untuk kita. Rakan-rakan, jadi kita patut memutarbalikkan. Kita patut berubah pikiran dan pandangan. Dulu kita mungkin ingat, ayah, God, Tuhan, kamu sangat laki, kamu sangat bahagia, tahu? Kamu sangat bertuah. Ada saya yang melayani kamu. Ada saya yang menjadi AJK. Ada saya yang memimpin di gereja. Kalau bukan saya, gereja saya runtuh. Adakah kamu pikir macam itu? Ayo, Tuhan sangat bertuah kerana ada saya yang melayani di ladangnya. Ada kamu pikir macam itu kan, rakan-rakan? Sebenarnya itu ataupun kita anggap Tuhan sebagai business partner. Kalau kita tidak melayani, rugilah bisnes Tuhan. Tidak, rakan-rakan. Kalau Tuhan tidak memanggil kamu, kalau Tuhan tidak memberi peluang kepada kamu, apa yang kamu boleh korbankan? Langsung tak ada. Dan seperti mana di ayat bab 19 ayat 26, apabila Tuhan Yesus kata begitu susahnya orang kaya masuk ke syurga. Jadi orang pengikut-pengikutnya pun kata, jika demikian, siapakah yang boleh diselamatkan? Yesus memandang mereka lalu berkata, hal ini mustahil bagi manusia, tetapi Allah dapat melakukan segala perkara. Ya, kita tidak mampu masuk syurga.
Tetapi Allah yang memungkinkan kita, yang membantu kita, melayakkan kita untuk layak masuk ke syurga. Aminkah? Rakan-rakan, kalau ikut diri sendiri, kita seperti orang kaya dalam bab 19 itu. Kita ingin lakukan segala hukum Taurat. Kita ingat hukum Taurat boleh selamatkan diri. Kita bersusah payah pun tidak dapat masuk syurga. Melainkan Allah memberikan anugerah kepada kita, baru kita dipanggil, baru kita ada peluang melayani, baru kita mendapat ganjaran di syurga. Jadi rakan-rakan, hari ini saya ingin mencabar saudara dan saudari. Sepanjang kamu melayani, di manakah mata Anda melihat? Rakan-rakan, adakah kamu melihat berapa ganjaran yang Tuhan berikan? Ayah Tuhan, saya buat banyak kerja. Hari-hari pergi semayang. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Setiap hari saya di gereja. Kenapa saya tidak menjadi kaya? Dan orang itu kadang-kadang datang semayang. Kebanyakan masanya tak ada datang ke gereja. Kenapa? Dia pula jadi kaya. Rakan-rakan, tak perlu kita berbanding dengan orang lain. Amin. Tak perlu kita berbanding dengan orang lain. Yang penting kita tanya, adakah Tuhan memberi apa yang sepatutnya kepada kita? Ya, saya yakin orang yang melayani Tuhan pasti Tuhan menjaga, pasti Tuhan memelihara. Tetapi pada masa yang sama, Tuhan pun mau kita tahu bahawa pelayanan kita, pengorbanan kita bukan berasaskan business partner. Bukanlah urus niaga. Bukanlah kita mengharapkan sesuatu ganjaran. Bukan. Tetapi sepatutnya hasil daripada hati kita yang penuh bersyukur. Amin. Hari ini, mengapa kamu melayani? Adakah kamu ingin dapat sesuatu? Kalau kamu ingin dapat sesuatu, jangan melayani. Kerana selalunya kamu akan kecewa. Tuhan membawa kita, memberi peluang kepada kita untuk melayaninya, sebenarnya adalah memberi kita satu rahmat dan anugerah untuk mendapat peluang di ladangnya. Jadi rakan-rakan, selalunya saya melayani. Saya selalu dicabar Tuhan. Kerana Tuhan selalu memberikan banyak tugasan kepada saya. Dan saya bersyukur. Kerana saya tidak pernah anggap segala pelayanan itu sebagai satu pengorbanan. Kerana saya tahu, kalau bukan Tuhan yang panggil saya dan mengubahkan hidup saya, memberi peluang kepada saya untuk menjadi pastor, sekarang betul-betul saya tidak tahu di mana saya berada. Tahu tak? Saya langsung merupakan seorang yang tidak ada harapan. Tapi hari ini Tuhan memberi peluang, harus saya bersyukur dengan hati yang bersukacita untuk melayani Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana orang lain itu tiada kaitan dengan saya. Itu adalah kuasa, mandat ataupun autonomi Allah sendiri. Kerana dia yang panggil. Dia nak panggil siapa? Dia nak bagi berapa? Itu semua hal dia. Biar Tuhan jadi Tuhan. Biar manusia jadi manusia. Biar Tuhan yang memanggil. Biar manusia yang melayani. Jadi rakan-rakan, biarkanlah kita datang ke depan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Rakan-rakan, kita perlu bersyukur kerana Tuhan telah pun memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang. Kita bersyukur kerana Tuhan mengubahkan hidup kita untuk menjadi orang yang sedemikian. Kita bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita dan keluarga kita sepanjang masa ini. Itu yang perkara pertama, bersyukur. Yang kedua, kita berdoa supaya mata kita selalu memandang kepada Tuhan yang memanggil kita. Jangan tengok orang di sebelah kita. Jangan berbanding dengan mereka. Jangan mengharapkan balasan. Dan biarkanlah kita melayani dengan penuh sukacita. Yang ketiga, kita tahu ramai orang yang masih menganggur. Ramai orang yang masih belum kenal Tuhan. Ramai orang yang belum ada peluang untuk masuk ke ladang Tuhan. Kita doa untuk rakan-rakan saudara mara yang kita kenali, yang belum kenal Tuhan, yang masih di luar berkat ini, di luar syurga. Kita doa untuk mereka supaya Allah mengasihani mereka, memberi peluang kepada mereka
memanggil mereka untuk bertaubat, untuk melayaninya. Oke, mari kita bersuara dan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami amat bersyukur. Saya bersyukur karena saya sebenarnya sampah dan yang tidak berguna. Tetapi Engkau pula yang angkat saya dari sampah untuk menjadi anak-Mu, menjadi hamba-Mu yang melayani di ladang. Bapa, alangkah baiknya Bapa, kami saya betul-betul mengalami berkat-Mu yang begitu berlimpah-limpah dalam diriku. Bapa, bantulah saya supaya mata saya selalu memusat kepada Tuhan Yesus yang memanggil saya. Jangan melihat kepada orang di sekitar. Jangan buat perbandingan. Jangan mengharapkan apa-apa balasan ataupun ganjaran. Biarkanlah saya betul-betul melayani dengan penuh bersukacita. Biarkanlah saya menganggap setiap pelayanan sebagai satu peluang kepada saya untuk melayani Tuhan alam semesta ini. Bapa, bantulah rakan-rakan saya yang masih belum lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Terutamanya rakan-rakan saya di sekolah rendah, di sekolah menengah. Banyak di antara mereka, Bapa, kawan karib saya yang belum lagi mengenali Tuhan Yesus. Mereka masih menganggur. Mereka masih tiada kaitan dengan anugerah syurgawi. Bapa, saya mohon agar Engkau mengasihani mereka, termasuk juga ahli-ahli keluarga saya, anti-anti saya yang jauh daripada Tuhan. Biarkanlah Engkau teruskan memanggil mereka. Biarkanlah Engkau memberikan anugerah kepada mereka untuk berpeluang kembali kepada Engkau, untuk melayani-Mu di dalam ladang. Bapa, saya juga memohon untuk ahli-ahli jemaat gereja yang sudah hilang ataupun lama tidak datang ke gereja, terutamanya selepas MCO. Biarkanlah kasih Tuhan teruskan dicurahkan di atas mereka. Biarkanlah Engkau memberi peluang kepada mereka untuk memanggil mereka kembali ke dalam kerajaan-Mu, Bapa. Pakailah setiap kami, Bapa. Kami bersyukur kerana Engkau peladang yang murah hati. Dengan murah hati-Mu kami dipanggil, kami diberi peluang. Terima kasih Bapa. Bantulah kami selama-lamanya melayani dengan hati yang penuh bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ku rasakan kasih